Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Irfan Faruqi untuk Fokus minggu depan. Pada tarikh hari ini, tahun sebelumnya, ini merupakan hari yang terakhir untuk berkempen bagi PRU Pilihan Raya Umum ke-15 kerana pada keesokan harinya, 19 November tahun 2022, merupakan hari pengundian yang mana mencatatkan sejarah dalam negara apabila Parlimen tergantung. Dan sehinggalah beberapa hari kemudian, 7 hari kemudian, barulah kerajaan tertubuh apabila 24 November 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Dan kini, setahun sudah berlalu, dinamika politik ini kita berikan tumpuan memandangkan pada minggu hadapan, Kerajaan Perpaduan akan mengadakan sambutan selama 3 hari untuk menyingkap kembali apakah yang sudah dicapai tertempoh setahun dan bagaimanakah penggal yang berbaki harus diisi dengan lebih banyak pengisian khususnya apabila berdepan dengan pelbagai cabaran dalam konteks politik dan juga cabaran-cabaran yang lain. Dan untuk mengupas lebih lanjut berkenaan hal tersebut, kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, Penganalisis Politik daripada USM. Jauh terbang, turun ke Subang, sempat sampai ke Astro. Dan Datuk, kita nak mulakan dahulu dengan persoalan berkenaan dengan setahun yang lepas ini. Dalam konteks politik, adakah kita sudah mencapai satu tahap baru untuk Malaysia ataupun selepas tahun ini nampaknya masih lagi mencabar dalam konteks politik negara? Dan bagi saya, kita harus mengimbas semula apa yang berlaku sebelum tahun 2023, di mana ketika itu dua keadaan bagaimana penjajaran politik berjaya dinoktakan dan kemudian wujudnya satu keadaan yang luar biasa dengan pembentukan sebuah kerajaan yang luar biasa. Tak pernah kita terfikir akan terbentuknya kerajaan perpaduan, di mana permusuhan politik cuba dihentikan melalui pentadbiran yang barangkali melihat bahawa perlunya menjurus kepada soal kestabilan politik. Jadi selepas setahun, kita melihat kerap tiga perkara mendasari pembentukan kondisi politik tanah air. Satu, politik ini seni segala kemungkinan. Kedua, ianya adalah politik angka. Dan yang ketiga, tidak ada musuh ataupun lawan yang tetap, hanya kepentingan. Ketiga-tiga itu mendasari pembentukan kerajaan hari ini dan bagaimana selepas tahun kita melihat lahirnya sebuah kerajaan yang tidak pernah terfikir sama sekali. Dan yang kedua, kestabilan politik sebagaimana yang dinasihati berdasarkan kepada kearifan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong yang telah menggunakan peruntukan 40 dan juga 43 dalam perlembagaan ke atas pelantikan seorang Perdana Menteri. Baginda Kebawah Duli telah meminta bagaimana jika sekiranya boleh membawa kepada kestabilan keadaan yang lebih menentu, dan itulah yang kita lihat sepanjang satu tahun. Saya percaya kita telah bergerak ke arah kestabilan politik yang jauh lebih baik. Mandat yang kini dilihat dalam sekitar 151 bilangannya merupakan satu yang tidak pernah dirasakan boleh diperolehi selepas tahun 2018. Dan ini kali pertama selepas 2008 kita melihat sebuah kerajaan yang ada mandat 2/3 yang membolehkan kerajaan ini melakukan beberapa perkara, perubahan dari segi kondisi polisi, dasar, pindaan perlembagaan, kesemua itu membolehkan kerajaan ini dilabel sebuah kerajaan yang saya rasakan berada dalam keadaan yang lebih stabil. Jauh lebih stabil daripada apa yang telah kita lihat pada tahun 2018 sehingga tahun 2022, di mana melahirkan 3 orang Perdana Menteri daripada zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad sehingga tahun 2020, 2020 hingga 2021 Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kemudian 2021 hingga Ogos ataupun November 2022 kepada pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri. Dan hari ini di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya percaya kita telah melihat keadaan yang jauh lebih baik yang telah membawa kepada kompromi pengorbanan dalam kalangan parti politik yang juga menzahirkan kepada politik stabil yang lebih baik. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat membolehkan pindaan beberapa legislasi ataupun hukum ataupun undang-undang. Yang ketiga, keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan sebelum pandemik COVID-19. Yang keempat, saya percaya pertumbuhan ekonomi yang sederhana yang World Bank katakan 3.9%, yang dijangka akan membawa kepada 4.3% tahun depan. Dan yang terakhir adalah kita lihat bagaimana wujudnya ruang yang lebih terbuka bagi Perdana Menteri sendiri membuka kepada soal jawab Perdana Menteri dalam Parlimen, yang saya rasakan merupakan antara perkara-perkara yang telah kita lihat sepanjang 1 tahun, 365 hari di bawah pentadbiran beliau, yang mana kita tidak boleh katakan kerajaan ini sempurna.
tapi yang akan menyempurnakannya adalah pasukan beliau yang saya rasakan perlu dimantapkan. Mungkin ada cabaran satu lagi adalah bagaimana untuk memulihkan kos sara hidup. Dan yang ketiga adalah jurang sokongan dalam kalangan pengundi Melayu dan juga bukan Melayu, yang mana beliau mahu dilihat sebagai pelindung kepada orang Melayu dan waktu yang sama mempertahankan hak dan juga kepentingan orang bukan Melayu. Dan inilah senario yang kita lihat sepanjang 1 tahun. Saya percaya kerajaan ini berada dalam kedudukan yang mantap, tapi dalam konteks politik, sebagaimana yang saya katakan tadi, politik ini adalah seni segala kemungkinan. Politik itu adalah politik angka dalam konteks negara kita, dan dalam konteks negara kita tidak ada musuh ataupun lawan yang tetap. Itu juga akan melakari perubahan 1 tahun ataupun 4 tahun akan datang. Ya, menarik kerana Prof ada menyebut berkenaan dengan cabaran pasukan. Ketika ini pasukan di peringkat Jabatan Perdana Menteri juga tercabar ketika ini dengan beberapa isu yang bangkit sepanjang beberapa yang lalu. Tapi saya nak menyorot dahulu berkenaan dengan majoriti 2/3. Itu merupakan antara satu perkara yang luar jangka seperti mana Prof nyatakan, dengan sokongan yang ada dalam Dewan Rakyat. Dan selain daripada itu, antara perkara yang luar jangka juga, dalam tempoh setahun ini kita menyaksikan ahli parlimen pertama yang dihukum sebat di atas sabitan pengubahan wang haram. Kita juga menyaksikan pilihan raya semula untuk Kemaman, Kuala Terengganu disebabkan ada elemen rasuah, dan juga soal jawab Perdana Menteri seperti mana Prof nyatakan tadi. Dalam konteks pelaksanaan perundangan dalam negara kita sehingga menyebabkan ada ahli parlimen yang boleh dihukum sebat dan juga dibuat pilihan raya semula, yang perkara yang jarang sekali berlaku dalam sistem pilihan raya negara kita. Bagaimana Prof melihat perkembangan tersebut dalam konteks demokrasi dan juga perkembangan politik? Adakah itu memberikan satu gambaran kepada rakyat dan pengundi bahawa sudah tiba masanya politik dalam negara kita lebih terbuka kepada lebih banyak kemungkinan? Walaupun ialah seni pelbagai kemungkinan, tapi ketika ini kemungkinan itu lebih terbuka dan lebih luas, Prof. Ya, saya rasakan bahawa antara tunjang utama yang cuba dipertahankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah amalan demokrasi itu tidak dikompromi. Dan sudah pasti ciri-ciri dalam amalan demokrasi itu adalah bagaimana mempertahankan kebebasan pelbagai institusi yang wujud di dalam konteks demokrasi itu sendiri, eksekutif, kehakiman dan juga perundangan. Dalam perkara yang berkaitan dengan soal kehakiman, kita lihat bagaimana ini diakui oleh Syed Saddiq sendiri bahawa beliau menghormati institusi itu sendiri, bagaimana itu harus dipertahankan, dan sudah pasti ramai juga akan membandingkan dengan pelbagai individu berprofil tinggi sebelum ini yang pernah dihukum dan juga pernah dibebaskan. Dalam konteks ini kita lihat ada kalanya ianya mengikut keadaan bagaimana barangkali akan dilihat daripada lensa perundangan, ada juga melihat daripada lensa penghukuman politik. Tapi bagi saya yang penting adalah bagaimana kita menjunjung ketertinggian perundangan itu sendiri, tidak dikompromi, tidak perlu memperlihatkan adanya campur tangan dalam konteks politik, dan bagaimana itu juga memberikan satu kekuatan kepada amalan yang pernah kita raikan selama ini. Dalam konteks perundangan sudah pasti kita lihat pelbagai pindaan juga dilakukan. Misalnya pindaan ke atas hak wanita yang melahirkan bayi di luar negara, hak warga negara. Itu penting harus kita iktiraf berlaku dalam konteks pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga bagaimana peranan yang telah mainkan oleh Datuk Seri Azalina Othman Said sendiri. Begitu juga dengan Kerajaan Sulu. Kita berjaya menang dalam beberapa konteks perundangan di peringkat antarabangsa yang saya rasakan perlu diberi pengiktirafan, di mana perundangan di sini harus kita angkat sebagai sesuatu yang menjadi lambang keterbukaan dan juga soal mempertahankan hak dan juga kebebasan warganya. Dan barangkali yang penting perlu diteruskan selepas ini, diterokai, adalah bagaimana apa saja penginstitusian dan juga perubahan berstruktur yang mahu dilakukan, ia perlu dilakukan secara rasional, praktikal, supaya masyarakat dapat memahami bahawa ini adalah konteks di dalam acuan negara kita yang disesuaikan dengan soal kerencaman merentasi Semenanjung Sabah dan Sarawak. Jadi saya percaya sistem perundangan kita perlu dihormati, dan itu juga sedang dilakukan, dan juga barangkali
bagi Perdana Menteri yang mahukan pembersihan dilakukan baik dalam konteks korupsi, rasuah dan juga bebas dari salah laku, bebas dari segi penaungan politik. Itu mahu dilakukan dan dalam masa setahun kita telah melihat beberapa perkara telah dilakukan. 4 tahun akan datang sudah pasti juga akan dilihat bahawa sudah melangkaui 1 tahun yang selalunya dilabel sebagai tempoh masa berbulan madu. Dan saya percaya beliau tidak memanaskan kerusi Perdana Menteri. Beliau akan cuba untuk memastikan dengan kuasa otoriti di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah pejabat Perdana Menteri, akan mahu dilakukan reformasi agenda yang mahu dibawa. Dan kita juga harus sentiasa mengingatkan diri kita bahawa ini bukan kerajaan Pakatan Harapan. Beliau mendapat mandat berdasarkan kepada gabungan dengan pelbagai gabungan yang lain, Barisan Nasional, GPS, GRS. Sudah pasti gerak kerja dan juga pembaruan perubahan yang mahu dibawa itu harus dilihat bukan di bawah Majlis Presiden Pakatan Harapan ataupun beliau sebagai Presiden PKR, tetapi beliau sebagai pengerusi Kerajaan Perpaduan yang membuka kepada lembaran beberapa perkara yang perlu dan juga wajar diangkat berbanding dengan apa yang pernah beliau perkatakan di bawah kedudukan sebagai pengerusi ataupun presiden yang mengetuai Pakatan Harapan. Ini yang saya rasakan rakyat masih terkeliru. Yang mana seolah-olah melihat ini adalah kerajaan Pakatan Harapan. Ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, ini adalah kerajaan perpaduan di mana ketika itu mandatnya tidak dapat diberikan kepada Pakatan Harapan yang perolehi 82 kerusi. Memerlukan kerjasama dengan mereka yang menjadi pesaing politik kepada beliau. Dan dalam konteks ini saya rasakan kematangan politik sudah jelas apabila bersedia untuk berkorban, berkompromi, beberapa prinsip, beberapa perkara yang sebelum ini dimusuhi sesama mereka, tapi ke arah memberikan perakuan ke atas nasihat yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga membentuk sebuah kerajaan yang padu, kesemua itu diketepikan. Dan akhirnya kita lihat selepas 1 tahun, kita boleh katakan kerajaan ini stabil. Tidak boleh kita katakan tidak stabil dengan majoriti kini 147 campur dengan 4 yang sudah pun memberikan indikasi bahawa akan menyokong kerajaan ini. Ia sudah menjadi 151. Yang diperlukan adalah 148 daripada 222 untuk menampakkan majoriti 2/3. Dan dengan keadaan seperti ini, saya rasakan bahawa yang perlu dilihat selepas ini dari sudut perundangan adalah melihat semula beberapa perundangan yang perlu dilakukan pindaan jika perlu, apatah lagi dengan adanya majoriti besar seperti ini, itu mampu membolosi kedudukan melalui perdebatan di Parlimen. Dan yang kedua adalah bagaimana sokongan itu juga memberikan satu keabsahan kepada kepimpinan beliau, baik dari segi legitimasi politik, legitimasi moral, menampakkan bahawa pengiktirafan ke atas kewibawaan beliau. Bagi saya melihat beliau sebagai seorang negarawan. Dan sudah pasti sebagai seorang negarawan, ekspektasi itu tinggi. Dan ekspektasi itulah yang perlu direalisasikan tanpa beliau perlu melihat kepada replika kepimpinan lain. Beliau sendiri sudah menjadi satu jenama. Ya. Bagaimana jenama itu perlu dipasarkan untuk membolehkan negara terus bergerak ke hadapan, baik dalam konteks serantau maupun di peringkat global. Baik Prof, kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk kita menyentuh beberapa aspek yang Prof nyatakan tadi. Lepas setahun masih keliru dan juga soal pasukan. Jadi adakah ini soal pasukan yang menyebabkan kekeliruan masih berlaku? Itu akan kita kupas selepas ini. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Kita akan berikan tumpuan kepada sambutan selama 3 hari dijadualkan untuk menyambut setahun Kerajaan Perpaduan selepas daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November tahun yang lalu. Dan seperti mana kita bincangkan tadi, ada beberapa cabaran sebenarnya. Setahun sudah berlalu, ada 4 tahun lagi sekurang-kurangnya Prof sebelum penggal ini berakhir. Dan Prof sudah pun mengangkat beberapa isu, antaranya soal kos sara hidup, soal pasukan Perdana Menteri untuk melaksanakan agenda-agenda yang diketengahkan dan juga masih lagi timbul kekeliruan berkenaan dengan
pasukan ataupun kumpulan yang membentuk kerajaan di dalam Dewan Rakyat ketika ini. Jadi menyebut tentang pasukan secara khusus, apa yang kerajaan harus lakukan ataupun Perdana Menteri seharusnya lakukan untuk memastikan bahawa kekeliruan itu tidak berlanjutan sehinggalah ke hujung penggalnya akhirnya mungkin akan merisikokan kemenangannya untuk penggalan berikutnya, Prof? Ya, bagi saya politik ini juga harus mengurus persepsi dalam kalangan pengundi dan juga masyarakat secara umumnya. Dan dalam mengurus persepsi ini sudah pasti ramai, kalau kita lah menjadi oposisi atau pembangkang, kita juga akan melahirkan soal bagaimana hubungan boleh dizahirkan antara pelbagai kelompok yang pernah bertelagah dari sudut dasar, dari sudut ideologi sebelum ini. Dalam sudut itulah saya rasakan yang penting adalah untuk melahirkan satu keyakinan, kepercayaan bahawa ini adalah pasukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah pasukan kerajaan perpaduan. Ini adalah pasukan yang telah mengenepikan perbezaan, yang melihat kepada titik-titik persamaan untuk membolehkan apa saja dilakukan itu memberikan satu nilai tambah dan juga pembaruan perubahan ke atas nilai kesejahteraan, keamanan dan juga keselamatan dalam konteks negara kita. Sebab itu, kita lihat setiap kali berlakunya pilihan raya ataupun bergerak ke arah pilihan raya, yang akan dibawa adalah soal persepsi hubungan di antara UMNO dan DAP misalnya. Dan di sinilah Datuk Seri Anwar menjadi pengentara yang telah berjaya menggamkan hubungan di antara PAS, DAP dan juga PKR sebelum ini di bawah Pakatan Rakyat dan kemudiannya di bawah Pakatan Harapan, dan bagaimana itu perlu dibawa dalam konteks kerajaan perpaduan untuk menjadi pengentara dan juga melihat kepada nilai tengah antara beliau dengan KEM yang diketuai oleh Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS dan GRS. Dan dalam konteks ini GPS, GRS memainkan peranan yang cukup besar. Dan kita tahu bagaimana perubahan telah dilakukan sepanjang 1 tahun. Bagaimana geran diberikan kepada Sarawak berubah kepada 300 juta, kepada Sabah 260 dan juga kelulusan 50 juta telah diluluskan. Di mana tidak perlu lagi melalui kerajaan persekutuan. Kesemua perubahan itu menampakkan bahawa inilah antara perkara yang telah dikompromi, telah berjaya dipersetujui berdasarkan nilai konsensus, negosiasi, rundingan yang dilakukan dalam kerajaan perpaduan. Bermakna beliau sudah berjaya menjadi yang cuba merasionalkan kerajaan yang bersifat berfungsi untuk menerajui kerajaan ini pada 4 tahun akan datang, dan selepas itu sudah pasti yang akan dinilai adalah pencapaian sepanjang 5 tahun, dan 5 tahun itu sudah pasti perlu mengelak daripada bercakap tentang percanggahan ideologi politik. Dan disitulah saya rasakan keyakinan perlu dibina secara berterusan bahawa tidak ada lagi permusuhan politik, tetapi ini adalah kerajaan perpaduan yang dibina daripada pelbagai konteks parti gabungan besar, koalisi yang berjaya mengenepikan perbezaan, yang melihat titik-titik persamaan ke arah pencapaian yang boleh direalisasikan berdasarkan kepada satu pasukan yang ampuh, mantap, yang kuat. Sudah pasti ada yang akan menyoal ahlinya. Adakah kesemuanya menampakkan prestasi berdasarkan kepada kerangka besar agenda misi nasional Datuk Seri Anwar sendiri? Itulah saya rasakan antara cabaran besar yang perlu beliau hadapi. Tapi berdasarkan apa yang Prof nyatakan itu, adakah maksudnya menjelang perakhiran penggalan ke-15 dan Dewan Parlimen ketika ini, koalisi dalam Pakatan dan Kerajaan Perpaduan itu akhirnya akan jadi melting pot, tidak akan jadi lagi PH, BN, GRS, GPS, sebaliknya akan menjadi satu koalisi, grand coalition selepas ini? Adakah itu yang Prof jangkakan ke hadapan akan berlaku? Ya, saya rasakan itu yang perlu direalisasikan, tidak lagi melihat kepada pecahan yang wujud sebelum ini. Bagaimana satu koalisi baru perlu dizahirkan. Bagaimana koalisi itu menampakkan bahawa adanya satu ideologi, adanya satu matlamat, ada satu objektif ke arah pembentukan koalisi yang saya rasakan seiring dengan perubahan iklim politik tanah air, dinamika yang kita lihat hari ini adalah berdasarkan kepada perubahan demografi, geografi merentasi Semenanjung Sabah dan Sarawak. Jika itu dapat dilakukan pada 4 tahun akan datang, sudah pasti ini satu gabungan besar yang boleh direalisasikan. Tetapi politik tidak bersifat statik, dia berubah-ubah.
Apa-apa boleh berlaku kerana musuh itu bukan saja berada di luar, kadang-kadang musuh itu berada di dalam. Dan saya rasa ini antara cabaran yang perlu dihadapi oleh Datuk Seri Anwar sendiri, bagaimana untuk berhadapan dengan pencabar politik beliau, pesaing politik beliau, baik dalam ataupun luar koalisi itu. Bagaimana beliau itu mahu dilihat sebagai seorang yang menggamkan hubungan antara pelbagai parti politik yang bertelagah ke arah satu grand coalition baru, satu gabungan besar yang saya rasakan mungkin untuk memenangi pelbagai pihak itu perlu dipertimbangkan. Prof, Prof nyatakan bahawa musuh itu tidak semestinya berada di luar, kadang-kadang berada di dalam. Ya. Dan dalam sidang media Prof Agus semalam juga menyatakan bahawa tindakan yang dikenakan terhadap beliau adalah sebagai satu usaha untuk menjatuhkan dia, yang akhirnya akan merencatkan tugas JCOM untuk menyebarkan polisi dan juga maklumat kepada rakyat. Dan kita melihat itu dalam konteks politik yang lebih luas. Musuh dalam selimut, gunting dalam selimut ini, adakah suatu cabaran yang besar berdasarkan kepada dakwaan Prof Agus itu yang harus diberikan perhatian juga oleh pasukan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelang 4 tahun ke hadapan ini? Ya, saya rasakan itu perlu dilihat secara terperinci, secara serius, kerana kebanyakan kerajaan jatuh disebabkan oleh gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut yang mahukan kuasa kedudukan sehingga bersedia untuk mengorbankan apa saja, melakukan apa saja. Walhal musuh yang harus dilihat adalah oposisi ataupun yang berada di luar gabungan mereka. Tetapi kadang-kadang kita lihat dalam gabungan besar sendiri barangkali masih tertanya-tanya, masih was-was bagaimana untuk menghentikan rasa was-was ini. Di situlah saya rasakan peranan Perdana Menteri itu penting selaku pengerusi kerajaan perpaduan. Sebagaimana yang saya katakan bahawa beliau tidak boleh dilihat lagi sebagai pengerusi Majlis Presiden Pakatan Harapan ataupun Presiden PKR, tapi beliau perlu diangkat sebagai pengerusi kerajaan perpaduan yang merangkumi pelbagai gabungan, dan jika sekiranya gabungan ini menampakkan kesungguhan, adanya iltizam untuk memberikan maksud dan makna kepada perubahan pembaruan yang wajar dilihat untuk 4 tahun akan datang, terbinalah satu grand coalition yang baru, satu gabungan besar yang baru yang lebih tersusun, yang ada satu pegangan yang tidak lagi terikat dengan pembentukan secara sementara. Dan saya percaya selepas kerjasama, kolaborasi yang wujud, ia mahu memberikan satu titik noktah kepada satu bentuk hubungan yang bersifat sementara. Dan jika satu yang bersifat tetap itu dapat dilahirkan, maka rakyat dan juga pengundi akan lebih yakin. Tetapi dilemanya juga di sini adalah bagaimana untuk memenangi sokongan masyarakat Melayu. Selepas 1 tahun dan dalam tempoh masa 1 tahun, kita telah melihat kerajaan perpaduan juga telah memenangi beberapa PRK. Itu tidak boleh kita ketepikan. Di Pelangai, di Simpang Jeram dan juga di Pulai serta Julai misalnya oleh GPS. Tetapi waktu yang sama, prestasi di beberapa buah negeri juga tidak meningkat. Misalnya apa yang berlaku di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu ketika berhadapan dengan pilihan raya negeri. Walaupun berjaya kekal di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang dan Selangor, sudah pasti satu bedah siasat yang lebih besar perlu dilihat supaya menampakkan perubahan dari segi gelagat pola sokongan pengundi, khususnya apabila sudah boleh melihat kepada golongan yang berumur 18 tahun yang sudah mula mengundi, yang juga telah menampakkan pelbagai perkara harus diberikan pertimbangan. Barangkali 4 tahun akan datang perlu memberikan tumpuan kepada perkara-perkara ini supaya pencapaian lebih besar dalam kalangan sokongan pengundi bukan Melayu akan memberikan impak yang lebih besar kepada sokongan yang bakal diperolehi oleh kerajaan beliau di samping mempertahankan sokongan dalam kalangan bukan Melayu. Baik, terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik daripada USM. Kita menyentuh beberapa aspek sebenarnya tadi, bukan sahaja soal perundangannya, soal politiknya, juga kehadapan berdepan dengan beberapa cabaran bukan sahaja ekonomi tetapi juga cabaran politik dalam gabungan kerajaan perpaduan itu sendiri. Dan itu merupakan sebahagian daripada perkara-perkara yang wajar diberikan tumpuan menjelang kepada konvensyen dan juga sambutan yang akan dilaksanakan
oleh Kerajaan Perpaduan sempena setahun kerajaan yang ditubuhkan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah perkara-perkara ini akan diberikan tumpuan dan juga dibangkitkan? Nota itu saya serahkan kepada anda dan kita harus ikuti perkembangan semasa ke semasa yang akan bawakan kepada anda melalui astrawani.com. Dan itu sahaja kupasan untuk waktu ini. Fokus minggu depan, saya Irfan Faruqi. Salam hormat.